saya Muhammad Izlan bin Idrus daripada kelas DET 4A. Nombor matrik saya 16 DET 19 F1023. Okey, hari ini saya akan menerangkan bagaimana hydropower ini berfungsi ataupun bagaimana dia punya operasi untuk dilaksanakan oleh hydropower ini untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, apa yang kita dapat di hydropower ini ialah seperti gambar berikut, iaitu air reservoir ni merupakan tempat keadaan air. Kemudian kita dapat turbin, generator, transformer dan elektrisiti. Turbin ni dia berfungsi untuk memutarkan tenaga dan untuk diberi kepada generator, dan generator ini akan menghasilkan tenaga elektrik dan dia akan pergi ke transformer untuk transformer menaikkan tenaga elektrik untuk disalurkan ke tempat-tempat yang berikutnya. Bagaimana sistem ini berfungsi? Okey. Pertama, tadahan air hujan akan pergi ke reservoir ni. Kemudian mereka akan dimasukkan melalui penstock. Kemudian dalam penstock ni air akan mengalir ke turbin dan akan menghasilkan tenaga kinetik. Kemudian tenaga kinetik itu akan bergerak ke generator dan dia akan menghasilkanlah tenaga elektrik. Kemudian apabila generator ini menghasilkan tenaga elektrik, transformer akan berfungsi untuk menaikkan tenaga elektrik tersebut. Kemudian untuk disalurkan ke tempat-tempat yang sepatutnya melalui tiang elektrik. Okey, kemudian saya akan menerangkan kelebihan daripada menggunakan hydropower ini. Kelebihan yang pertama, air hujan yang kita kumpul itu boleh dianggap ataupun dikonsiderkan sebagai tenaga yang boleh diperbarui. Yang kedua, dengan adanya binaan empangan itu, dia dapat menolong petani-petani tempatan untuk dalam proses mereka punya kerja tu lah. Contoh macam mereka perlukan air ke apa. Empangan tu juga dapat membantu untuk mengawal banjir. Apabila berlakunya banjir, air akan ditalurkan ke situ lah. Kemudian metod ini dapat mengurangkan ataupun tidak akan menghasilkan apa-apa pun pollution, iaitu pencemaran. Dia sangatlah masuk alam. Kemudian dia punya operation cost ni sangatlah murah berbanding dengan benda-benda yang lain ataupun tenaga-tenaga yang lain lah. Antara operation yang paling murah lah. Okey. Baiklah, untuk dia punya keburukan hydropower ini ialah yang pertama, hydropower ini dia memerlukan kos yang tinggi lah untuk membinanya ini, sebab benda-benda ni sangat mahal, memerlukan berkemahiran dan sebagainya. Kemudian sebagai returnnya kita akan mendapat pulangan yang low rate lah, yang sikit. Itulah dia punya kekurangan dia. Yang keduanya, empangan ni dia boleh dibina di tempat yang spesifik, iaitu tempat-tempat yang tinggi lah, seperti di kawasan bukit dan sebagainya, yang tempatnya tinggi. Dan yang terakhir, dengan adanya hydropower ni, kawasan pertanian yang besar terendam di bawah air, kan? Dia menyebabkan pesawah-pesawah kawasan terendam dan menyebabkan mereka tak boleh dapat mendapat sumber pertanian, sumber hasil pertanian mereka. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ikon bin Muhtar, nombor matrik 16 DET 19 F1100. Hari ini di bahagian saya untuk presentation ni, saya akan membentangkan tentang lab report power system lab 1, iaitu tentang hydro power plant. Okey. Firstly, saya akan membentangkan tentang bahan yang digunakan. Okey, bahan yang digunakan dalam ni adalah, pertama adalah botol dan juga turbin beserta generator transformer, iaitu macam satu alat yang digunakan untuk mengukur voltage ayak
voltage yang dilalu, voltage air apa, voltage apabila air lalu dekat turbin tu. Okey. Bahan dia mudah saja, iaitu botol, dan cara untuk buat dia adalah tebuk botol ni di bahagian sini, tebuk satu lubang yang sama saiz dengan benda ni. Bila dah sama saiz, masukkan saja. Bila dah masukkan, dah siap. Okey, betapa simpelnya untuk membuat benda ni. Okey, yang kedua, saya akan membentangkan bahan yang digunakan. Saya akan membentangkan pula. Saya akan menunjukkan fungsi-fungsi ataupun barang-barang ni digantikan untuk apa? Pertama, botol ni. Botol ni sebelum tu botol ni berfungsi untuk adalah macam satu powerhouse lah. Kalau kita gantikan dengan powerhouse. Okey. Untuk ini pula, turbin dan generator transformer ni, kita gantikan dengan benda ni, iaitu patutnya kalau benda ni betul dan wujud, dia adalah transformer dan generator. Okey, yang ini pula adalah power line, iaitu satu ni bila voltage ada, ni adalah output dia. Okey. Ni adalah ni sekejap lagi kita tengok macam mana cara benda ni berfungsi. Okey. Okey. Ni part di mana kami akan mengambil result menggunakan barang yang dibuat tadi. Okey. Okey, di sini saya akan play video ni. Okey. Okey, dalam lab report 1 ni kami perlu ambil 3 result, iaitu result pertama, result kedua dan result ketiga. Okey, ni kami akan mulakan dengan mengambil result pertama. Okey, di situ boleh tengok ni adalah bacaan voltage apabila air lalu daripada botol itu. Okey. Okey, ni bacaan pertama. Okey, tadi bacaan pertama ni. Okey, bacaan pertama ni kami ambil nilai yang terbesar. Nilai yang terbesar dia adalah 0.35 volt. 35 volt. Okey. Okey, saya akan play video ni balik. Okey, ni bacaan pertama dia adalah 0.35. Okey, ni macam mana kami ambil? Boleh tengok kat itu, air lalu daripada situ dan seseorang perlu memegang benda tu. Okey, ni bacaan kedua. Okey, bacaan kedua tadi kita boleh tengok kat mana dia punya ni. Dia bacaan kedua ni kami ambil yang terbesar juga, iaitu 0.66. Okey, saya undur sikit dia. Okey, sat Okey, bacaan kedua dia adalah 0.66 volt. Okey, di situ sebelum saya memulakan sebelum ni untuk membuat report ni kita memerlukan 3 orang. Yang pertama 4 orang. Yang pertama untuk memegang botol air tu. Yang kedua adalah untuk memegang pen, macam satu pen tu untuk letak dekat LED untuk mengambil bacaan. Yang kedua, orang yang ketiga dia perlu rakam, dan orang yang keempat dia perlu membaca bacaan. Okey. Okey, kita akan play video balik. Kita akan tengok result yang ketiga. Okey, result yang ketiga. Sekejap kita macam mana kita nak naikkan voltage air ni? Voltage air ni dia bersangkut paut dengan kelajuan air. Lagi laju air turun, lagi besar voltage yang dihasilkan. Okey. Okey, tadi bacaan tadi kita boleh tengok kat ini. Okey, bacaan tadi. Okey, bacaan yang ketiga ni dia paling terbesar. Dia kena berbeza daripada bacaan kedua dan bacaan pertama. Okey, bacaan pertama yang ketiga tadi adalah 1.08 volt.
Okey, ini adalah bacaan-bacaan yang direkodkan untuk membuat lab report 1 tentang hydro power plant. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Syukri. Nama matrik saya 16 DET 19 F1082. Okey, kesimpulannya ialah hidroelektrik ini sesuai digunakan sebagai penjana elektrik kerana hidroelektrik ini menggunakan sumber yang boleh diganti iaitu air sungai dan dengan menggunakan empangan yang mempunyai turbin yang akan berjana elektrik ataupun sebagai penjana elektrik. Hidroelektrik ini boleh dilaksanakan di Malaysia kerana penjana ini hanya memerlukan air seperti air di kawasan sungai, dan juga hidroelektrik ini juga tidak memakan kos yang sangat tinggi dan ia hanyalah memakan kos yang sangat tinggi pada permulaannya sahaja, iaitu untuk membuat empangan. Okey, sekian, terima kasih.